memang selalu soalan famous, orang akan bertanya. Terutamanya bagi bangunan ataupun komponen yang tuan perempuan tak daftar lagi. Betul. So bila tak daftar, mungkin bermain dalam fikiran tuan perempuan, Puan, aset saya ni tak daftar lagi. So boleh ke saya lupuskan macam tu je, tak ikut prosedur Tipasta pun. Ataupun mungkin soalan akan bertanya, Puan, aset saya ni dah lama lah, info pun semua dah tak ada. So saya dah tak payah ikut prosedur Tipasta lah kan, sebab saya pun tak daftar lagi. Kan? Saya rasa soalan ni memang sangat famous. Selalu orang akan memang sangat bertanya soalan ni pada awalan lah untuk sesi pelupusan. Okay? So untuk makluman tuan puan, semua aset kerajaan perlu ikut prosedur kerajaan lah. Okay? Tak kira lah aset tersebut dah daftar ke, belum daftar ke, okay? Penduri nak daftar ke, so semua pun memang perlu ikut prosedur Tipasta. Unless dinyatakan di mana-mana, mungkin ada setengah aset, contohnya aset komponen, mungkin ada yang jenis yang pakai buang kan, contoh yang macam kita tukar mentol dalam kuantiti yang sikit contohnya, mungkin itu tiada keperluan untuk buat prosedur Tipasta kan, sebab benda tu adalah kita kata asset store lah yang kita rutin selalu kita buat penyelenggaraan. Okay, tapi kalau mana aset tersebut kita buat secara pukal, secara besar-besaran dalam satu premis perempuan yang memerlukan kos pula untuk kita lupuskan aset tersebut. So itu satu. Yang keduanya mungkin aset tersebut kalau kita lupuskan akan memberi nilai yang lagi tinggi. Dia ada hasil dia. So yang itu pun perempuan kena laksanakan prosedur Tipasta. Okay. So unless lepas ini kalau ada surat arahan ataupun perkeliling nyatakan okey sekian-sekian ni tak perlu buat pelupusan, dan yang tu perempuan tak perlu buat prosedur pelupusan lah. Tapi disebabkan sekarang tak ada lagi mana-mana dinyatakan bahawa aset yang belum daftar tak payah nak lupus ikut Tipasta. Okay, so benda tu tak ada lagi dikeluarkan. So maksudnya semua aset yang perempuan yang belum daftar tapi nak lupus kenalah ikut prosedur kepada Tipasta. So jawapan saya yang kedua, kalau tak daftar, daftarlah. Okay. Kalau tak ada rekod dalam maklumat pendaftaran, kita hanya rekodkan apa yang kita nampak. Kita gunakan panca indera kita. Apa yang kita boleh nampak dalam untuk pendaftaran tersebut. Sebagai contoh, katakanlah kita ada aset aircon. Aircon ni kita dah buat dapatkan hadiah contohnya, ataupun kita dapat pun daripada pemilikan bangunan tu pada asalnya. Kita pun dah tak tahu maklumat apa yang rekod yang terdahulu. Contoh kata kita tak tahu bila maklumat harga perolehan ataupun mungkin siapa supplier dia. Yang benda-benda yang kita tak boleh nak usaha, kita dah usaha memang tak dapat. So kita let go lah. Okay. So kita akan usaha apa yang kita boleh dapatkan. Sebagai contoh kita gunakan dengan panca indera kita guna mata. So mata kita nampak apa kalau kat aircon? Kita nampak dia punya dekat body dia, kita nampak dia punya brand, kita nampak mungkin dia punya capacity dia, okay? Mungkin dia punya size dia, okay? Benda-benda macam tu sahaja yang perempuan rekodkan di dalam maklumat pendaftaran, okay? So maklumat mana yang tak ada, hanya tulis saja tiada maklumat setelah usaha untuk mencari maklumat tersebut telah dilaksanakan. Okay, usaha ni perempuan maksudnya perempuan kena rujuk dengan mungkin perempuan yang berada di unit aset kena tanya dekat unit kewangan, ataupun mungkin kena tanya dekat unit account, ataupun mungkin kena tanya dekat unit pembangunan. Mungkin maklumat tersebut ada dekat pihak-pihak yang dinyatakan tadi. Okay, itu adalah usaha kita lah untuk mendapatkan maklumat aset tersebut. Right? So saya harap menjawab soalan perempuan berkenaan dengan macam mana aset yang belum daftar tapi nak lupus. Bolehkah dilupuskan begitu saja? Okay, so jawapannya tak boleh lah. Right? So seterusnya kita pergi tadi dah berkenaan dengan roboh. Okay, berkenaan dengan structure, roboh, musnah, pelepasan hak, pindah milik. So kita kena laksanakan prosedur roboh, musnah, pelepasan hak, pindah milik dalam tempoh 2 tahun. So kalau tak boleh dapat buat 3 bulan sebelum tarikh tamat kena mohon EOT pada pengurusi JK Park Facility Kementerian. Okay, dapatkan kelulusan daripada dia dan dapat extend EOT tersebut selama 12 bulan dan boleh dalam masa 1 kali permohonan EOT sahaja. Okay, so make sure perempuan gunakan borang kebenaran roboh yang terkini lampiran A pindaan 2021 sahaja untuk permohonan meroboh bangunan Kerajaan Persekutuan. Okay, right, seterusnya kita pergi kepada
untuk pelupusan komponen lah. Okay. So dekat komponen kat sini. Alright. So untuk komponen tadi kita tahu kita ada 4 kaedah utama. Okay. Musnah, jualan, pindahan dan hadiah. Okay. So bila 4 kaedah utama ni apa yang puan-puan kena tahu? Okay. Yang pertama mengikut syarat-syarat dan tata cara yang berkuat kuasa termasuk undang-undang perkeliling pengendaraan dan peraturan lain. Okay. Kalau mana pihak tuan-tuan puan-puan yang mana pernah laksanakan prosedur pelupusan, mungkin tuan-puan terutama yang komponen lah, tuan-puan akan berjumpa satu situasi di mana dalam sipata tak disebutkan macam mana cara untuk musnahkan aset, untuk musnahkan komponen aset tak alih. Ataupun bagaimana cara nak buat jualan komponen aset tak alih. Nak buat secara tender ke, sebut harga ke, lelong ke, okay. Begitu juga dengan pindahan dan juga hadiah. So prosedur tersebut tidak dinyatakan di dalam tipata secara terperinci. So apa yang tuan-puan perlu laksanakan, kalau ikut item yang nombor 1 ni, tuan-puan kena refer kepada perkeliling ataupun undang-undang yang berkaitan untuk laksanakan kerja tersebut. So kat sini apa yang kaitan dia, tuan-puan kena refer kepada perkeliling pembendaraan, okay, AM 2.7 di bawah topik pelupusan aset alih, okay, untuk melaksanakan kerja-kerja musnah, melaksanakan kerja-kerja jualan, melaksanakan kerja-kerja pindahan dan melaksanakan kerja-kerja hadiah. Okay. Kerja tersebut kena refer dalam perkeliling pembendaraan AM 2.7. Okay. Yang tu puan-puan kena refer ada satu lagi perkeliling yang berkaitan, okay, untuk pelaksanaan kerja dia. Okay. So yang keduanya, pelaksanaan hendaklah dalam tempoh 1 tahun dari tarikh kelulusan. So kalau tadi untuk bangunan, untuk struktur kita bagi 2 tahun untuk tempoh pelaksanaan. Kalau komponen setahun saja yang diberilah untuk laksanakan kerja-kerja pelupusan komponen. Okay. So dia akan berbezalah dengan struktur tadi. So komponen dia lagi simple, lebih ringkas. So tempoh digunakan 1 tahun daripada tarikh kelulusan. So kelulusan siapa? Kelulusan daripada pegawai pelulus dalam borang F10/2. Okay. Ini adalah 1 tahun daripada tarikh pegawai pelulus untuk pelupusan komponen aset tak alih. Right. So yang ketiga, permohonan lanjutan tempoh masa. Okay, sekali lagi untuk EOT. Kalau EOT untuk komponen, okay, sama juga 3 bulan sebelum tarikh tamat. 3 bulan merujuk kepada mesyuarat di tempat fasiliti yang dijalankan ataupun dilaksanakan di peringkat tuan puan. Tapi untuk dapatkan tanda tangan kelulusan EOT tersebut hanya boleh diberikan oleh pengerusi JK Park fasiliti kementerian sahaja. Okay. So sama macam struktur tadi, bergantung pada permohonan perempuan tu masuk dalam sukuan ke berapa. Kalau sukuan 1 hingga sukuan 3, mungkin TKSU sahaja yang akan bagi kebenaran EOT, tapi kalau masuk pada sukuan keempat, pengurusinya adalah KSU. Okay. Alright, itu adalah untuk kelulusan. So kalau untuk kelulusan EOT tadi, untuk komponen yang dibenarkan tidak melebihi 6 bulan. Okay. So pelaksanaan untuk pelupusan komponen 1 tahun tambah 6 bulan sahaja. So sama seperti struktur, kita hanya boleh mohon sekali sahaja permohonan EOT. Okay. So, permohonan EOT tadi hantar kepada mesyuarat JK Park Fasiliti Kementerian. Okay, pengurusinya akan bagi EOT dan perempuan boleh laksanakan dalam tempoh 6 bulan. Okay, sekiranya dalam tempoh 6 bulan tu pun tak berjaya juga nak dibuat, okay, memang tak buat apa-apa langsung, memang dibiarkan sahaja aset tu. Okay, tuan-puan kalau nak buat untuk lupus lagi, tuan-puan kena sit semula lah, okay, dalam lembaga pelupusan. Okay, kalau tempoh lama dan tempoh lama sangat, tuan-puan perlu untuk laksanakan penilaian sekali lagi lah. Okay, disebabkan validation report penilaian tu kalau dah lama sangat dia dah tak apa, orang kata dah tak valid lah, okay, untuk keadaan semasa. So ini adalah untuk pelupusan komponen. So kita pergi kepada next adalah pelupusan aset tak ahli warisan. So kalau sekiranya bangunan atau perempuan tu telah digazetkan di dalam Akta Warisan Kebangsaan, gazet, ataupun dalam boundary, dalam keliling compound yang telah digazetkan dalam aset warisan, perempuan kena refer kepada Akta 645 Akta Warisan Kebangsaan lah 2005 untuk pematuhan perundangan yang berkaitan. Okay. So bila dah patuh dekat perundangan Akta 645, barulah kita akan refer dalam
Tipata lah untuk pelaksanaan kerja-kerja pelupusan. Okay, sekiranya ada lah. Okay, right. So untuk bangunan warisan ataupun aset warisan, tempoh pelaksanaan adalah 2 tahun daripada tarikh kelulusan. Okay, right, itu untuk aset warisan. So next kita pergi kepada lembaga yang sangat penting di dalam prosedur pelupusan. Okay, so lembaga kat sini kalau tuan-puan selalu akan familiar nanti dengan short form dia LPATA lah. Okay, LPATA. LPATA merujuk pada Lembaga Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan. So kat sini macam saya cakap pada awalan, tuan-puan kena tahu nak lupuskan structure ke nak lupuskan komponen. Okay, so kalau untuk komponen dinyatakan di dalam perkeliling am, keperluannya untuk tuan-puan lantik adalah kat sini 2 orang wakil daripada pemilik aset. Okay, so pemilik aset ni tak kisah daripada wakil kementerian ataupun wakil jabatan, okay, ataupun wakil agensi, okay, di bawah kementerian tersebut. So 2 orang wakil pemilik aset yang dinyatakan kat sini mesti kena seorang PMP dan seorang pelaksana. Okay, itu minimum requirement. Lebih tak ada masalah, kurang tak boleh. Okay, so itu untuk pemilik aset. So manakala untuk JKR yang dinyatakan dalam perkeliling adalah 1 orang, okay, minimum 1 orang, okay, untuk struktur binaan. Okay, manakala untuk JPPH adalah seorang juga. Okay, sorry, yang tadi JKR dinyatakan dalam perkeliling 1 orang ni mestilah PNP. Okay, so minimum seorang kena ada PNP daripada wakil daripada pihak JKR. Right, so bila teman-teman dapat nama daripada pihak JKR untuk LPATA ni, kena make sure nama yang dilantik tu adalah daripada kumpulan PNP sahaja yang minimum. Okay, kalau lebih dia nak hantar sokongan ke tak ada masalah lah, asalkan PNP wajib minimum seorang untuk JKR. Right, so seterusnya untuk JPPH dan JKPTG seorang seorang untuk bagi setiap agensi, iaitu seorang JPPH, seorang JKPTG. So JPPH dengan JKPTG ni tidak dinyatakan PMP ataupun pelaksana. So terpulanglah pada penama yang dikemukakan oleh JPPH dan JKPTG. Okay, so itu untuk structure. Untuk jabatan warisan, okay, seorang minimum yang diperlukan sekiranya bangunan itu adalah bangunan warisan ataupun aset warisan. Okay, itu untuk bangunan warisan lah. Okay, so itu untuk struktur binaan. So siapa yang akan lantik lembaga ni? Lembaga perlu dilantik oleh pegawai pengawal sahaja. Pengawal sahaja yang boleh melantik LPATA untuk struktur binaan ataupun untuk komponen. Okay, so make sure lantikan surat permohonan tu ditandatangani, surat lantikan ditandatangani oleh pegawai pengawal agensi pemilik tersebut. Okay, so kalau agensi pemilik katalah KKR dia punya KSU akan bagikan surat lantikan tu kepada pemilik aset JKR, JPPH dan JPPTG kalau untuk struktur binaan. Okay, manakala untuk LPATA komponen, okay, dia lebih ringkas, lebih sedikit berbanding dengan structure di mana kita perlukan 2 orang wakil daripada pemilik aset. Okay, sama juga seperti structure tadi, 2 orang pemilik aset boleh daripada wakil kementerian, jabatan ataupun agensi. So kat sini 2 orang pemilik tadi sama juga, minimum seorang PMP, seorang kumpulan pelaksana, okay, untuk pemilik aset. So manakala untuk komponen, seorang wakil minimum yang diperlukan untuk menjadi LPATA bagi komponen aset tak alih. So kat sini bergantung pada aset tuan-puan lah. Contoh kata komponen tuan-puan ada nak lupuskan barang-barang mekanikal dan barang elektrik. Okay, so ada 2 jenis disiplin aset lah yang tuan-puan nak lupuskan dalam satu premis. So bila ada mekanikal elektrik, wakil JKR yang kena hadir nanti kena seorang jurutera mekanikal dan seorang jurutera elektrik untuk aset-aset yang dia punya sendiri lah. Okay, so JKR tadi akan merujuk kepada aset apa, jenis apa yang kita nak lupuskan. So kita perlukan tadi sama juga seperti structure, kita perlukan wakil daripada kumpulan PNP, okay, minimum untuk LPATA komponen aset tak alih. So okay, ini untuk komponen aset tak alih lah. So nanti pengurusan ini adalah di bawah tanggungjawab UPF lah untuk melantik siapa LPATA tersebut. So bila UPF dah bertanggungjawab dalam pelantikan ni, bermaksud UPF tidak boleh dilantik sebagai LPATA. Okay, UPF adalah urus setia pelupusan sahaja. So kena cari orang lain untuk jadi LPATA bagi wakil pemilik aset. Right? So sekali lagi UPF tidak boleh dilantik sebagai LPATA.
So next saya pergi kepada tugas lembaga pelupusan aset iaitu LPATA tadi. So LPATA apa tanggungjawab dia? Okay. Kita lihat LPATA tanggungjawab dia pertama menilai, mengesah dan memberi maklumat berkaitan di laporan verifikasi dan perakuan pelupusan aset kepada pihak UPF. UPF ni kat sini dia urus setia lah. So urus setia ni apa tanggungjawab dia? Dia kena tolong isi lah borang JKR PATA F10/2. So 10/2 ni tanggungjawab dia lah untuk pastikan semua maklumat dalam tu diisi. Maklumat lengkap diisi. Okay. Bagaimana untuk melengkapkan? Kalau kata ada part yang memerlukan maklumat tu daripada pihak LPATA, so UPF lah yang kena minta daripada ahli LPATA untuk dia mengisi borang F10/2. Okay. So seterusnya periksa aset jika perlu dan rekod dalam tempoh 1 bulan. So dekat sini, selepas LPATA tadi dilantik oleh pegawai pengawal, UPF akan keluarkan satu lagi surat, surat susulan di mana dia bagi tahulah bila pihak agensi nak laksanakan pemeriksaan aset ataupun contoh nak adakan mesyuarat dengan LPATA tadi. So dalam tempoh 1 bulan lah. Daripada tarikh surat tu LPATA kena hadir untuk mesyuarat ataupun laksanakan pemeriksaan aset jika perlu. Kat sini jika perlu. So sebab LPATA ni dia hanya nak tentukan kaedah saja. Dia bukan nak buat periksa aset untuk penilaian. Sebab penilaian telah dilaksanakan pada pelan yang sebelumnya. So dia ni hanya nak tentukan kaedah saja untuk pelupusan tersebut. Right? Seterusnya, LPATA ni kena pastikan segala maklumat sulit dan rahsia yang berkaitan telah dikeluarkan. Ini tanggungjawab LPATA lah. Dan last sekali, tanggungjawab LPATA adalah dia nak syorkan kaedah yang terbaik dalam melupuskan aset tak oleh kerajaan. So ni ultimate dia pula, dia punya kerja dia sebenarnya dia nak syorkan kaedah je. Kaedah yang terbaik dalam pelupusan aset. Sama ada nak musnah ke, nak jualan ke, hadiah atau pindahan untuk komponen aset tak oleh. So next kita pergi kepada dia punya prosedur pelaksanaan dan pelaporan pelupusan. Ini adalah dia punya pelaksanaan dia. So semalam kita dah go through berkenaan dengan pelan. Pelan sampai kepada dia dah dapatkan tanda tangan daripada disahkan oleh PTF untuk penyediaan pelan. So next kita pergi kepada dia punya pelaksanaan. First dalam pelaksanaan pelupusan kena buat lantikan lembaga pelupusan aset tak oleh lah. LPATA tadi kena dilantik oleh pegawai pengawal. So kat sini tempoh lantikan LPATA tadi valid selama 2 tahun. So yang dicadang kat sini lantikan LPATA dicadangkan by nama. Untuk LPATA. Lebih sesuai untuk LPATA lantikan by nama. Validation dia pun 2 tahun saja. Untuk lantikan LPATA. So yang keduanya laksana PTF akan laksanakan pelupusan aset berdasarkan PLA dan bajet yang diluluskan. Ini tanggungjawab PTF lah untuk make sure pelaksanaan pelupusan tadi berdasarkan pelan dan bajet yang telah diluluskan. Ini merujuk kepada kita punya pelan tadi F10/1. So next PTF sekali lagi kena pastikan kalau berkenaan dengan struktur binaan, kita nak lupuskan tanah tadi. So tanah kena make sure kena dapatkan kelulusan daripada jemaah menteri dahulu. Baru proceed kepada pelupusan bangunan tersebut. Ini adalah merujuk kepada JKPTJ untuk pelupusan tanah. So next adalah PTF kena maklumkan kepada lembaga LPATA tadi sekurang-kurangnya 2 minggu daripada tarikh pemeriksaan data. Ini kena maklumlah kalau kata nak buat mesyuarat dengan LPATA kena maklum 2 minggu sebelum tarikh mesyuarat tersebut. So pemberitahuan macam biasalah boleh secara surat, email dan sebagainya mana yang berkaitan. So next bila dah panggil LPATA untuk mesyuarat ataupun pemeriksaan sebagainya, LPATA ni akan laksanakan verifikasi lah perakuan pelupusan mengikut amalan profesional yang berkaitan. Kat sini amalan profesionalnya merujuk kepada peranan masing-masing lah. So kat sini LPATA tadi akan sedia dan kemukakan laporan serta cadangan kaedah pelupusan kepada pihak PTF. Macam contoh tadi kalau lembaga tadi kalau daripada pihak JKR, dia akan bagi input berkenaan dengan ulasan teknikal untuk structure. Kemudian JPPH. So JPPH tanggungjawab dia apa? Dia akan bagi nilai semasa aset. Right? So manakala JKPTJ ni tanggungjawab dia apa? Dia hanya nak bagi tahu status tanah tu milik siapa.
Bilik JKPTJ ke bukan JKPTJ. Itu sahaja maklumat yang kita perlukan daripada pihak JKPTJ. So setiap ahli Al-Fatah dilantik ni dia akan kemukakanlah dia punya profesional masing-masing tadi, okay, ulasan dia tadi, dan dia akan beri kepada pihak UPF. Untuk UPF lengkapkan borang F10/2. Okay. Itu untuk structure lah. Kalau untuk komponen, tadi kita tahu Al-Fatah dia adalah kita ada wakil daripada pihak JKR je kan. So JKR kat sini dia ada 2 tanggungjawab lah untuk komponen. Okay, satu dia akan bagi berkenaan nilai semasa aset ataupun anggaran baki aset. Dan yang keduanya dia akan bagi ulasan teknikal berkenaan dengan komponen tersebut lah. Okay. So kat sini kaedah verifikasi profesional dipraktiskan oleh ahli lembaga yang diperakui tahap kepakarannya. Okay. So kemudian pengembukaan laporan verifikasi berkenaan kaedah terbaik. Okay. Pulangan kaedah yang terbaik, pulangan yang terbaik kepada pihak kerajaan lah. Okay. Contoh roboh musnah lebih ekonomik daripada membaiki kerosakan yang menelan belanja yang besar. So kat sini kita boleh jadikan dia sebagai justifikasi lah di dalam melupuskan aset tersebut. So kat sini kita akan refer kepada borang F10/2. Okay. So yang ketujuh, PTF Kementerian akan semak kecukupan dokumen yang dikemukakan. Okay, kemudian dapatkan kelulusan kaedah pelupusan daripada pegawai pengawal ataupun pegawai pelulus. Okay. So pegawai pengawal untuk struktur, pegawai pelulus untuk komponen. Ini tanggungjawab pihak PTF Kementerian lah. Okay. Untuk pastikan ataupun PTF Kementerian ataupun PTF yang bertanggungjawab lah untuk pastikan kecukupan dokumen. Maklumat yang kita perlukan kat situ laporan pelupusan aset, kat sini F10/2. Okay, kemudian gambar, okay, pelan tapak, ini untuk khas untuk struktur lah. Kalau untuk komponen pelan tapak tidak diperlukan. Okay. Kemudian ulasan pakar setiap bidang. So ulasan pakar ni ahli lembaga Al-Fatah tadi yang telah dilantik. So kat sini refer kepada borang F10/2 untuk dia punya report, F10/3 dia punya checklist dia. Okay, checklist dia. Senarai semak yang perlu dikemukakan bersama dengan F10/2. Right. So seterusnya PTF akan laksanakan pelupusan aset berdasarkan keputusan pegawai pengawal atau pegawai pelulus. Okay. Kat sini bila pegawai pengawal dah bagi kebenaran untuk kaedah roboh atau pelepasan hak ataupun pindah milik kat struktur ataupun pegawai pelulus dah bagi kebenaran untuk musnah, jualan, pindahan dan hadiah. So kat sini PTF akan laksanakanlah apa kaedah yang telah disyorkan tadi ataupun yang telah diluluskan. Okay. Boleh jadi lembaga syorkan, katakanlah syorkan jualan. Okay. Tapi katalah pegawai pelulus kata kita bagi hadiah saja. So kita akan ambil keputusan daripada pegawai pelulus tersebut lah untuk dilaksanakan kaedah yang telah diluluskan. Okay. So kat sini akan rujuk kepada G3 untuk struktur, manakala G4 untuk komponen aset taklif. Right, seterusnya kita pergi kepada borang. So ini borang yang terlibat di dalam borang pelupusan iaitu F10/2. Perempuan nak lupuskan struktur ke, nak lupuskan komponen ke, akan gunakan borang yang sama iaitu F10/2 yang sama. So kita akan refer kepada mana maklumat yang berkaitan lah. Okay, so maklumat aset. Okay, kat sini kita ada peringatan. So laporan ini hendaklah disertakan dengan gambar. Okay, gambar diperlukan. Kalau untuk struktur kena ada pandangan hadapan, sisi belakang dan atas untuk struktur. Manakala pelan tapak, okay, hanya diperlukan untuk struktur sahaja. Okay, untuk ulasan pakar bidang, struktur dan komponen diperlukan. Okay, ini untuk pakar ni adalah merujuk kepada Al-Fatah lah. Right. So seterusnya maklumat aset, okay, item 1 hingga 7. Item 1 hingga 7 ni adalah berkenaan dengan maklumat aset. Okay, tuan-puan perlu dapatkan maklumat daripada maklumat pendaftaran lah. Okay, untuk dimasukkan dalam maklumat aset ni. Okay, sekiranya nak lupuskan struktur, item 8 hingga 19 je yang tuan-puan isi. Okay, kalau nak lupuskan komponen, item 8 hingga 19 dibiarkan. Okay, tidak berkaitan. Right. So kat sini untuk berkaitan untuk item komponen adalah item 20 hingga 22. So maklumat berkenaan dengan struktur 8 hingga 19. Kalau tuan-puan di agensi tidak dapat isi sebabkan mungkin kurang faham, kurang tahu, boleh minta daripada lembaga yang dilantik tadi. Contoh kalau kita nak robohkan bangunan, kita minta pihak JKR dilantik sebagai Al-Fatah tadi bantu kita untuk contohnya dapatkan item nombor 15 ni apa dia punya jenis pembinaan. Okay, minta bantuan daripada pihak JKR tersebut. Right, untuk lengkapkanlah. Ini UPF, tanggungjawab UPF.
To make sure borang X10-2 ni lengkap diisi. Okay, seterusnya kita pergi pada bahagian B. Okay, bahagian B ni yang sangat penting lah. Okay, tarikh adalah tarikh kita laksanakan mesyuarat ataupun perjumpaan ataupun pemeriksaan dengan lembaga tadi. So item kedua kita kena senaraikan siapa lembaga yang telah dilantik, okay, yang telah melaksanakan pemeriksaan ataupun mesyuarat tersebut. Okay, macam ni semalam yang saya nyatakan item nombor 3 harga perolehan. Yang ni saya katakan lah kalau kata tuan-puan dah usaha memang tak dapat, memang tak jumpa pun maklumat berkenaan harga perolehan, tuan-puan hanya tulis tiada maklumat sahaja. Okay, kalau memang dah tak jumpa lah. Okay, so kalau kata item nombor 4 ni, 4 wajib isi. Okay, so wajib isi ni kena perlu ada lah. Kalau kata untuk structure, ni merujuk kepada nilai semasa aset. So nilai semasa aset siapa bagi? JPPH. Okay, itu untuk nilai semasa aset. Manakala untuk anggaran baki, nilai baki aset, siapa yang akan bagi adalah pihak JKR. Right, so dia ada 2 tempat lah kat situ. Okay, kalau untuk structure JPPH, untuk komponen JKR. Okay, so kelima, dia punya rumusan. Okay, ni rumusan hasil daripada pelaksanaan mesyuarat tersebut lah. Okay, so item ke-6 kaedah perluasan yang disyorkan. Ini wajib isi. So kat sini kaedah tadi sama ada roboh, musnah, pelepasan hak, pindah milik, okay, musnah, jualan, hadiah ataupun pindahan bagi komponen. So kat sini tugas UPF lah kena make sure borang ni lengkap diisi. Okay, so siapa yang akan syorkan kat sini adalah pengerusi lembaga perluasan. So pengerusi Al-Patah ni siapa? Mesti daripada kalangan pemilik aset sahaja. Okay, pemilik aset sahaja yang boleh jadi pengerusi. So automatik pemilik aset yang PMP tu akan jadi pengerusi Al-Patah lah. Okay, bukan JKR, bukan JPPH atau JPPTJ. Tapi pemilik aset PMP yang akan jadi pengerusi Al-Patah. Okay, seterusnya yang bawah sekali adalah berkenaan dengan kelulusan. So kelulusan kat sini adalah merujuk kepada kategori yang nak lupuskan lah. Kalau untuk structure akan pergi kepada pegawai pengawal. Kalau untuk komponen akan pergi kepada pegawai pelulus untuk tanda tangan. Okay. Ini adalah kita kata dia punya checklist lah. Okay, senarai semak dia yang UPF kena sertakan bersama dengan F10-2. Okay. So senarai semak ni tuan-tuan kena pastikan lah item 1 hingga 5 ni lengkap diisi. Okay, untuk mana-mana maklumat lah. Kalau untuk structure, mana yang wajib dia ada. Kalau untuk komponen, mana yang diperlu ada. Okay. So siapa akan sign ni adalah PTF. Okay. Kalau PTF di peringkat kementerian, kementerian lah yang akan isikan untuk hantar kepada pegawai pengawal contohnya. So next adalah dia punya, kita pergi kepada proses seterusnya adalah untuk kaedah roboh. Okay. Untuk roboh dan musnah ni, okay, bila dah dapatkan kelulusan daripada pegawai pengawal tadi, PTF akan terima arahan untuk roboh lah. Okay, dia akan pass arahan ni kepada pihak POF. Okay, so POF ni untuk pelaksanaan untuk kerja-kerja roboh. So POF kena dapatkan kelulusan kebenaran roboh daripada pihak JKR. Okay, ini merujuk kepada kita punya surat yang kita akan nyatakan sekejap lagi lah. Okay, untuk pelaksanaan ataupun borang kebenaran roboh lampiran A pindaan 2021. Okay, so kita lihat. Ini adalah yang terkini. Kalau dahulunya semua permohonan roboh kena hantar pada KPKR sahaja yang akan bagi kebenaran roboh. Okay, tapi untuk yang terkini kita dah bagi kepada inilah pegawai yang menjalankan kebenaran meroboh. Okay. So sekarang kita dah bagi kepada 2. Okay, kalau ada perempuan nak lupuskan lebih daripada 3,000, kita akan bagi kepada KPKR lah. Okay, kalau kurang daripada 3,000 akan bagi kepada pengarah JKR negeri. Tapi kalau nak lupuskan binaan luar sahaja, kita akan bagi kepada pengarah JKR negeri sahaja. Okay. So untuk ini Sabah dan Sarawak, mana bangunan-bangunan federal di Sabah dan Sarawak, okay, automatik semua akan dihantar kepada KPKR. Okay. Jadi tak ada pengarah JKR negeri lah. Right. So seterusnya bila tuan-puan dah dapat mohon kebenaran roboh tadi, okay, UPF ataupun POF kena make sure segala aset alih, aset hidup, aset tak alih dalam bangunan tu dikeluarkan dan diuruskan terlebih dahulu. Okay, sebagai contoh kita lihat kat sini ada aset-aset yang perlu diuruskan lah. Kalau ada ikan ke, ikan mahal, okay. Kemudian ada aset-aset contoh kata aircon yang baru dibuat perolehan tahun lepas, kita nak tukar lokasi, yang kat situ tanggungjawab POF lah untuk pelaksanaan untuk dia punya tata cara mana yang berkaitan untuk diuruskan. Okay. Kemudian
Okay, POF atau PTF akan lantik lah siapa pasukan pelaksana untuk kerja-kerja roboh tadi. Sama ada dia laksanakan secara dalaman, menggunakan tenaga jabatan ataupun tenaga manusia bantuan masyarakat, ataupun mungkin nak lantik kontraktor secara luaran. So bila secara luaran, lantikan kontraktor semua kena dilaksanakan sendirilah oleh pihak POF tadi. Okay. So yang dengan prosedur perkeliling pengendaraan lah yang berkaitan. So yang keenam, POF kena make sure mana-mana bangunan yang berada di kawasan-kawasan yang memerlukan permit roboh. So permit roboh ni kena dapat daripada mana? Daripada PBT, pihak berkuasa tempatan. So kena refer kepada majlis yang berdekatan dengan aset tersebut, dengan bangunan tu. Setengah PBT dia perlukan permit roboh. Okay, setengah PBT mungkin tak ada pun permit roboh yang perlu di-apply. So ni tanggungjawab pihak agensi lah untuk dapatkan permit roboh sebelum kerja roboh dilaksanakan. Right? So item ketujuh, okay, pasukan pelaksana ni akan laksanakanlah kerja-kerja roboh tadi. Okay, ini tuan-puan boleh refer kepada perkeliling kenderaan lah untuk pelantikan kontraktor untuk meroboh. So next, POF kena pastikan pelaksana tadi dah patuhi semua kerja-kerja roboh yang berkuat kuasa. Ini tuan-puan boleh refer lah mana-mana yang berkaitan untuk kerja-kerja roboh. Kemudian tempoh pelaksanaan dalam kena laksanakan roboh tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. So kita tahu untuk roboh adalah 2 tahun untuk kerja-kerja roboh dilaksanakan. Okay. Kemudian dah siap semua, okay, dah siap roboh. Kat tapak pun dah siap clearance dia punya way semua tapak, kat tapak pun dah clear, barulah tuan-puan akan isi penentusahan pelupusan aset, iaitu dia punya sijil mati aset. Okay. So sijil mati aset rujuk kepada S10/4. Okay, 10/4 ni akan dibuat oleh agensi sendiri. Tak perlu hantar pada JKR untuk JKR isi. Okay, so boleh isi sendiri oleh agensi pemilik. Right? Kemudian POF kena kemukakan penentusahan tadi kepada pihak PTF. So PTF akan maklumkanlah kepada pihak-pihak yang berkaitan berkenaan dengan perakuan penentusahan pelupusan aset. So bila dah settle semua, barulah POF akan kemaskini pangkalan data. So pangkalan data secara manual sekarang, so kena kemaskini maklumat pendaftaran lah. Okay, borang pendaftaran kena update lah, kena kemaskini kat situ bahawa okay, blok ini telah dirobohkan pada sekian-sekian. Okay, itu kita kena kemaskini pangkalan data. So next, ini pelanjutan tempoh masa yang saya maklum berkenaan dengan EOT tadi kena dapatkan daripada JK Park Facility Kementerian. Okay, so untuk structure 12 bulan diberikan. Okay, so next, bila dah laksanakan tempoh tu kena selesaikan. So sekiranya tidak lulus untuk EOT tadi, dia akan sit balik dalam L-PATA untuk kita lihat balik kaedah tu perlu ditukar ataupun sebaliknya lah. Right? So itu habis untuk structure, kita pergi pada komponen. So komponen kita tahu tadi dia merujuk kepada pegawai pelulus. So kat sini adalah pegawai pelulus yang telah dikeluarkan oleh pihak PTP dan sebenarnya daripada surat usaha JPAK. Okay, di mana yang ini adalah yang terkini lah untuk pelupusan komponen. So pelupusan komponen kalau tuan-puan lihat ni, dia lebih kurang sama macam aset alih. Okay, cumanya kalau aset alih tuan-puan akan refer kepada nilai perolehan. Tapi untuk komponen kita akan refer kepada anggaran nilai baki aset. So kita akan refer kepada kat mana aset tu berada lah. Okay, kalau aset tu berada di peringkat kementerian ataupun di peringkat HQ, kita akan refer table yang atas iaitu ketua jabatan ataupun grade 54 atas setara peringkat atas. Okay, kalau di peringkat jabatan atau di peringkat negeri akan refer kepada pengarah negeri ataupun satu grade di bawah pengarah negeri. So apa yang dinyatakan ni adalah secara general. Okay, pihak kementerian kena kemukakan satu lagi surat susulan, kena nyatakan siapa ketua jabatan yang nyatakan, siapa G54, siapa pengarah dan siapa satu grade di bawah pengarah. Okay, itu di bawah pengurusan masing-masing lah. Okay, so next untuk pelupusan komponen. Okay, so komponen tadi sama juga. So bila dah dapat arahan dah dilulus oleh pegawai pelulus tadi, so POF akan laksanakan prosedur pelupusan. So kat sini prosedur pelupusan, kita lihat kat sini, ini adalah merujuk kepada perkeliling perbendaraan lah. Okay, IM 2.7 yang saya nyatakan tadi, yang tuan-puan kena refer untuk kerja-kerja musnah, kerja-kerja jualan, kerja-kerja hadiah, kerja-kerja pindahan. Okay,
Itu adalah dia punya detail lah kerja tersebut. So bila kita dah laksanakan untuk komponen 1 tahun daripada tarikh pegawai pelulus bagi kebenaran. So, bila dah settle buat jualan, bila dah settle buat musnah, bila dah settle buat pindahan, bila dah settle buat hadiah, tuan-puan akan isi dia punya sijil mati aset lah, iaitu F10/4. Okay, bila dah buat F10/4, dah kemukakan kepada pihak yang berkaitan dan kita akan kemaskini pangkalan data kita lah. Okay, untuk maklumat pendaftaran sama juga. Maklumat pendaftaran untuk komponen, DA6 tu kena kemaskini lah. Okay, menyatakan ya komponen ni telah dilupuskan pada tarikh sekian-sekian. Right? So sama seperti struktur tadi, kalau kata kita tak sempat nak laksanakan lupus komponen, kita kena mohon EOT tadi 3 bulan dan maksimum yang akan dibenarkan adalah 6 bulan extend saja untuk kerja-kerja komponen. Okay, so kita kena laksanakan kerja tersebut dalam tempoh yang dibenarkan. Jika tak lulus untuk EOT, kita akan masuk balik dalam lembaga Al-Patah untuk kita lihat balik kaedah pelupusan yang terbaik untuk dilupuskan. Ini adalah borang F10/4. Okay, dia punya sijil mati aset. So sijil mati aset ni akan refer kepada tuan-puan lupuskan apalah. Kalau berkenaan dengan roboh musnah, tuan-puan akan isi bahagian atas saja ni lah. Okay, kalau berkenaan dengan pelepasan hak pindah milik akan refer yang nombor 2. Manakala nombor 3 adalah untuk komponen aset taklih, untuk kaedah musnah, jualan, pindahan ataupun hadiah. So kat sini borang ni siapa yang akan sign? Macam saya katakan tadi, dia akan ditandatangani oleh di bahagian pemilik aset saja. Okay, so pemilik aset kat sini adalah POF. So POF agensi lah, sama ada POF premis ataupun POF jabatan ataupun POF kementerian. So ini adalah saksi tanda tangan POF tadi. Kemudian last kali kat sini adalah siapa? Kat sini adalah tanda tangan ketua jabatan. Okay, ketua jabatan di peringkat negeri, ketua jabatan di peringkat daerah, ketua jabatan di peringkat kementerian, jawatan dan sebagainya. Okay. Ini adalah borang laporan pelupusan aset di peringkat premis F10/5. So di peringkat premis akan isi F10/5 lah. So kat sini tuan-puan kena nyatakan semua maklumat yang tuan-puan dah isi. Assalamualaikum puan, suara puan tak jelas dengar lah, slow. Tak dengar Okey. Okey tak sekarang? Okey, saya harap okey. Okey. Okey Kami jelas ya puan. Jelas. Okey, mungkin lain. Okey, terima kasih. So dekat sini kat laporan pelupusan, tuan-puan akan isi lah tadi maklumat berkenaan kos perolehan jika ada. Okey, nilai semasa aset wajib ada tadi. So berapa program yang dirancang, laksana, pencapaian. Kemudian berapa duit mohon terima, okey, duit belanja. Kemudian kaedah pelupusan yang diluluskan tadi. Kita kena report lah. So kat sini ada item yang penting yang tuan-puan kena report adalah hasil pelupusan. Kalau tadi pegawai pelulus kata dia bagi luluskan kaedah jualan, so table ni hasil pelupusan wajib ada. So semua hasil pelupusan kena masuk akaun hasil. Okay, bukan akaun yang lain-lain tu, tapi akaun hasil dan kita kena report lah dalam F10/5 untuk hasil pelupusan di peringkat premis. Okay, so next untuk peringkat F10/6 adalah di peringkat atas lah selain pada premis. So selain pada premis kat atas ni sama je macam tadi. Okay, so last kali kita akan report lah berapa hasil pelupusan di peringkat daerah sehingga kepada peringkat kementerian. Okay, ini akan disediakan oleh di peringkat mana aset tu akan direportkan lah. Okay, so borang ni F10/5 dengan F10/6 ni, yang inilah tuan-puan isi dan akan dibawa kepada laporan di 3B. Kalau tuan-puan tak isi dekat sini, sepatutnya maklumat tu tak boleh diangkat pada 3B. Okay, so S25 dengan 6 ni kena isi dulu baru pergi kepada borang laporan di 3B lah, right? Okay, so saya dah habis untuk pelupusan. Saya rasa saya tak boleh buka untuk soalan sebab saya boleh urus setia saya terus kepada bab seterusnya. Kami setia nak intro sebab orang yang sama, tuan-puan akan bersama dengan saya juga. Boleh Puan Nuruhaya boleh proceed lah kepada bab H untuk kehilangan hapus kira. Okey. Terima kasih. So, bismillah. Assalamualaikum, bersama saya sekali lagi. Okey, untuk topik kehilangan dan hapus kira. Okey, ini adalah bab yang terakhir di dalam
bab tipata lah. Okay, so bab H kehilangan dan hapus kira. So selalunya orang juga akan confuse. Apa beza lupus pelupusan dengan kehilangan hapus kira? Macam lebih kurang sama. Okay. Mungkin akan ada orang confuse juga. Tapi untuk pengetahuan perempuan, beza dua bab ni, dia memang ada beza. Okay. Pertama, kalau benda yang kita rancang itu lupus. Benda yang kita tak rancang itu kehilangan. Okay, so kehilangan ni adalah satu benda yang kita tak rancang. Alright, so bila kita tak rancang, dia tak akan ada pelan lah. So pelan perancangan dia tak ada. Dia akan terus kepada pelaksanaan. Okay, so kat sini pun bila saya pergi kepada program naziran yang dilaksanakan oleh Universiti JPAC, ada setengah agensi bila saya cerita baru dia perasan, oh sebenarnya premis dia tu terlibat dalam prosedur kehilangan dan hapus kira, tapi mungkin dia tak sedar, dia perlu buat. Okay, sebagai contoh nanti kita lihat apa yang membawa kepada aktiviti yang perempuan kena buat prosedur kehilangan dan hapus kira aset. Okay, right. So kehilangan hapus kira tadi saya nyatakan dia adalah bab terakhir di dalam tipata. So dia aktiviti yang tidak dirancang. Okay, dia berbeza dengan pelupusan aset. So tadi kata, contoh sebelum ni saya pernah dapat soalan, okay puan saya punya bangunan ni dulu ada tapi sekarang tak ada. Tiba-tiba hilang. So saya kena buat lupus ke saya kena buat kehilangan dan hapus kira? Macam mana kalau situasi yang macam tu berada? Saya rasa perempuan mungkin ada agensi yang pernah menghadapi situasi macam ni. Okay. So benda yang kita tak plan, automatik perempuan kena buat prosedur kehilangan dan hapus kira. Okay. Kalau bangunan tu masih wujud, kita nak hilang, kita nak lupuskan dia, perempuan akan referkan dalam bab G untuk pelupusan. Okay. So seterusnya, kenapa kita nak laksanakan kehilangan hapus kira ni? Sebab kita nak selaraskan rekod dah. Kemudian kita nak kawal kerugian yang ditanggung oleh pihak kerajaan. Okay. So perempuan bila sesuatu aset tu hilang, sebenarnya kerajaan telah rugilah. Okay, rugi disebabkan kehilangan tersebut. Sebab kita telah membelanjakan sejumlah duit untuk perolehan dia, tapi disebabkan kehilangan, kerajaan dah tanggung kerugian dan kita kena buat prosedur hapus kira untuk aset tersebut. Okay, so saya difahamkan oleh bahagian akaun ataupun kewangan, okay, aset ni dalam database dia boleh erase ataupun dia boleh delete dalam dua keadaan dia. Sama ada perempuan buat prosedur pelupusan ataupun perempuan buat prosedur kehilangan hapus kira. Okay, so dua benda ni je lah yang akan boleh hapus daripada database kerajaan lah, okay, untuk aset tersebut. So bila kita akan laksanakan hapus kira, bila kehilangan berlaku. Ni kita lihat kepada definisi kehilangan lah. Right. Seterusnya di mana? Di peringkat, okay, di mana aset itu hilang. So kalau aset tu hilang di peringkat daerah, dia akan dilaksanakan di peringkat daerah, negeri, wilayah, jabatan dan kementerian di mana saja dia berada lah untuk aset tersebut. Okay. So siapa yang akan sediakan kehilangan dan hapus kira ni? So siapa yang akan sediakan adalah PTF. Okay, so PTF yang bertanggungjawab lah. So kalau kata aset tersebut di bawah PTF negeri, so PTF negeri lah yang akan laksanakan prosedur kehilangan dan hapus kira aset tersebut. Okay, so bagaimana adalah mengikut proses kerja yang ditetapkan. So kita lihat kepada proses kerja untuk kehilangan dan hapus kira lah, right? Okay, next kita pergi kepada definisi kehilangan. So, definisi kehilangan, so kita nak lihat kat sini apa yang jatuh di bawah definisi kehilangan. So kat definisi kehilangan ni, okay, sama ada dia melibatkan structure ataupun dia melibatkan komponen, keseluruhan ataupun sebahagian. Okay, sama ada hilang semua ataupun hilang separuh. Okay, ataupun hilang structure ataupun hilang komponen. Itu di bawah definisi kehilangan. Okay. Seterusnya, apa aktiviti yang menyebabkan di bawah kehilangan? Okay, pertama adalah kecurian. Okay, kemudian kemalangan. Okay, yang kedua. Yang ketiga, kebakaran. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, kesusutan. Yang keenam, penipuan. Okay, yang ketujuh, vandalism. 8, rusuhan. Ataupun ke-9, kecuaian pegawai awam. Dan yang ke-10, sebarang insiden yang merugikan kerajaan. So ini adalah perkara yang menyebabkan perempuan akan laksanakan prosedur hapus kira aset. Okay,
Sebagai contoh lah nanti kita lihat kepada slide seterusnya lah nanti So bila kita dah tahu aset tersebut dah berlaku kehilangan, dah hilang, so kita akan hapuskan record dia lah. So hapuskan record dengan merujuk kepada apa? Prosedur kita buat hapus kira aset tersebut. Okay. So hapus kira adalah proses untuk kita nak batalkan record aset tersebut. Bahawa yang dulunya pernah wujud dan sekarang telah hilang dan kita nak hapus kirakan record tersebut lah. Okay. So next kita pergi kepada perincian kepada aktiviti yang menyebabkan dia hilang tadi. So hilang contoh kat sini adalah banjir. Okay. Banjir mungkin puan-puan akan kata puan saya rasa banjir ni boleh dirancang lah puan sebab saya tahu dekat pantai timur ni contohnya setiap tahun pun memang banjir puan. So saya boleh rancang dah tu memang tak tahun akan banjir. Okay. So insiden yang kata-kata banjir tu kita kata macam bencana alam tu walaupun kita dah tahu memang tak tahun akan banjir akan hujan tapi benda tu kita tak boleh ramal kan. Boleh jadi hujan tu banjir tu tak berlaku bulan 12 mungkin berlaku bulan 10. Okay, so benda tu memang automatik di bawah kehilangan lah. Okay, so bila perempuan yang berada, premis yang berada dekat kawasan-kawasan yang kita kata mudah naik air ataupun mudah banjir ni, perempuan kena alert sikit lah. Okay, sebab ada setengah premis yang tempat-tempat yang dinyatakan ni sebenarnya ada benda aset tak alih yang telah rosak akibat daripada kehilangan ni. So kena take note lah. Okay. Macam saya pernah pergi di bahagian premis di Kelantan. Okay, kita tahu Kelantan akan memang akan saban tahun akan banjir. So bila ada satu tu banjir besar. Okay, so bila banjir besar ada aset kita kata dia punya cila ke rosak akibat daripada banjir. That's why benda bila perkara tu berlaku sepatutnya agensi kena laksanakan prosedur kehilangan dan hapus kira. Okay, walaupun cila tu kita kata masih berada di tempatnya, okay, tapi dia rosak disebabkan banjir. So tuan-puan sepatutnya kena buat prosedur kehilangan dan hapus kira untuk aset tersebut. Okay, itu untuk banjir lah macam bencana alam. Okay, sekiranya berlaku, nauzubillah. So nanti kalau ni tuan-puan kena laksanakan prosedur hapus kira tadilah, kehilangan dan hapus kira. So sama juga macam terbakar. Okay, sebagai contoh, katakanlah tuan-puan macam kita lihat kat sini gambar ada 2 tingkat. Okay, mungkin yang terbakar yang bila terbakar katakanlah yang hangus tingkat atas je. Tapi tingkat bawah masih ada. Okay, struktur bawah masih ada. So bila situasi ni berlaku, okay, pertama tuan-puan kena buat prosedur kehilangan dan hapus kira. Sebab terbakar. Okay, sebab berlakunya kebakaran. So bila kebakaran kita akan report dia hapus kira lah untuk aset mana yang terkesan disebabkan kebakaran. So bila yang tertinggal tu contohnya di tiang dia masih ada, dinding dia masih ada dan struktur tersebut yang tinggal tu kita kena buat prosedur pelupusan untuk robohkan struktur tersebut. Sebab kita takut nanti akan ada insiden-insiden lain lah kalau kita biarkan begitu saja. Okay. So sekiranya benda tu berlaku dan pernah juga berlaku pada agensi, situasi tu berlaku, kat situ dia ada 2 benda yang perempuan kena laksanakan. Pertama kena report untuk kehilangan terbakar tadi dan yang kedua adalah kita akan buat pelupusan untuk roboh untuk struktur yang tinggal. Okay. So sama juga untuk kemalangan. Okay. Kalau berlaku kemalangan yang mungkin merosakkan aset perempuan, struktur ataupun kita kata bangunan ataupun binaan luar, so kita kena buat report dan kena buat prosedur kehilangan dan hapus kira lah. Okay. Sama juga untuk vandalism. Right. So seterusnya, okay, pelaksanaan dalam kehilangan hapus kira. Okay, yang pertama setiap agensi hendaklah melaksanakan proses hapus kira bila berlaku kehilangan aset. Okay, ini adalah tanggungjawab pihak agensi lah. Okay, sebagai maksud ini apa-apa peraturan tata cara yang ditetapkan, okay, berhubung kehilangan hapus kira aset adalah dalam akta atau perkara suarahan yang berkuasa adalah terpakai. Okay. So yang terkini untuk aset tak alih yang terpakai adalah TIPATA lah dalam pengurusan kehilangan dan hapus kira aset tak alih. So untuk kelulusan kat sini dia ada 2. Okay. Kelulusan kat sini ada 2 iaitu yang pertama
Kita pergi yang bawah dulu lah. Sekiranya sebarang kehilangan aset kerajaan yang tidak melibatkan kecurian, penipuan dan kecuaian pegawai awam sahaja, pegawai pengawal yang akan bagi kelulusan untuk aset yang hilang tersebut. Tapi once bila dah berlaku ada insiden berkenaan dengan pegawai awam akibat daripada kecurian, penipuan atau kecuaian, automatik dia punya kelulusan tu hanya boleh diberikan oleh perbendaharaan sahaja, ketua bendaharaan negara sahaja yang akan bagi kelulusan. So dah ada dua saja. Kalau tak melibatkan pegawai awam, pegawai awam masing-masing aset tersebut berada, ataupun sekiranya melibatkan pegawai awam, automatik akan pergi kepada perbendaharaan lah untuk kelulusan hapus kira aset. Seterusnya kita pergi kepada urus setia kehilangan dan hapus kira. So di dalam bab kehilangan hapus kira, akan ada satu urus setia lah yang akan menguruskan untuk prosedur kehilangan dan hapus kira aset. So di mana kat sini kita nyatakan UPF tadi, UPF adalah orang yang akan bertanggungjawab menjadi urus setia. So dia automatik. So siapa yang dilantik sebagai urus setia, dilantik sebagai UPF, automatik dia akan jadi sebagai urus setia kehilangan dan hapus kira. So tanggungjawab tu agak besar jugalah untuk UPF ni. Sebab dia akan jadi urus setia untuk kehilangan dan hapus kira. So kita lihat kepada apa tugas-tugas urus setia ni dalam sekiranya berlaku kehilangan aset di premis masing-masing. So yang pertama, urus setia kena uruskan semua hal yang berkaitan kehilangan dan hapus kira sebagaimana mengikut kepada tipata. Mengikut pada prosedur, urus setia yang akan uruskan lah. Seterusnya, dia kena uruskan untuk pelantikan jawatankuasa penyiasat. So di dalam bab ini, kita ada satu jawatankuasa lah yang bertanggungjawab untuk buat siasatan berkenaan dengan punca berlakunya kehilangan aset tersebut. So kat sini tanggungjawab pihak UPF lah selaku urus setia kehilangan dan hapus kira untuk uruskan pelantikan jawatankuasa penyiasat aset tak alih tersebut. So kita lihat kepada prosedur. So sekiranya berlaku kebakaran, sekiranya berlaku kecurian dan sebagainya tadi, pihak PTF yang bertanggungjawab tadi akan buat laporan. Dia akan laporkan kehilangan tadi serta-merta kepada ketua jabatan. So ketua jabatan termohon tu kena dimaklumkan lah berkenaan dengan kehilangan aset tersebut. So kena buat laporan tu serta-merta. Kalau termohon baru tahu kehilangan tu berlaku pada hari ni, padahal dia dah berlaku mungkin 2 bulan lepas, kena report jugalah kepada ketua jabatan serta-merta di mana termohon baru tahu aset tu hilang. Banyak juga yang berlaku lah kejadian seperti itu. Kemudian bila dah lapor dekat ketua jabatan, pihak PTF yang bertanggungjawab tadi akan buat laporan polis. Report polis kena buat dalam tempoh 24 jam. Daripada tarikh kita tahu kehilangan aset tersebut lah. So dalam tempoh 24 jam pergi kat pejabat polis untuk buat report lah. So buat report kat sini, ketua jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan tersebut yang mengetahui kehilangan berlaku hendaklah laporkan kepada pihak polis dalam tempoh 24 jam. Dari waktu kehilangan diketahui, jika ia ada alasan untuk mempercayai bahawa kesalahan jenayah telah dilakukan berhubung dengan kehilangan. So ada jenayah ke tak ada jenayah ke, better perempuan buat saja report polis dalam tempoh 24 jam. Right, seterusnya ketua jabatan kena buat satu laporan lah. Laporan awal dan kemukakan pada pegawai pengawal dan perbendaharaan. Ini adalah tindakan ketua jabatan dibantu oleh pihak UPF tadilah. Right, untuk sediakan laporan awal. So kat sini ketua jabatan sediakan laporan awal. So laporan awal ni tadi merujuk kepada borang F11/1. Right. So 11/1, so bagi kes kehilangan yang melibatkan ketua jabatan, melibatkan diri dia sendiri, laporan awal hendaklah disediakan oleh pegawai atas dia lah, di peringkat kementerian atau di peringkat HQ yang akan buat report tersebut. Right.
Keterlibatan di mana aset hilang itu berlaku, segera dalam tempoh 2 minggu bekerja menghantar laporan awal dan salinan laporan polis terus kepada, ini keterlibatan kena buat, right? Dia akan hantar report awalan tadi dan juga report polis ni kepada pegawai pengawal, pengawal untuk dia punya makluman dan perhatian dia lah. Seterusnya yang kedua, kita kena laporkan terus kepada ketua setiausaha pembendaraan, untuk makluman kepada pembendaraan lah, right? Seterusnya salinan laporan awal hendaklah dihantar kepada KSU kementerian yang berkenaan, boleh punya pegawai pengawal lah kat sini, so pengawal, akauntan negara, ketua audit negara, pesuruh jari tanah persekutuan dan wakil tempatan ketua audit negara. Kat sini pihak-pihak yang yang ada relation lah berkenaan dengan aset tak ahli kerajaan. Contohnya pesuruh jari tanah persekutuan ni adalah merujuk kepada custodian kita tadilah, berkenaan dengan tanah tadi. So tanah beserta apa yang ada di atasnya adalah hak milik pemilik tanah kan. So dia pun kena tahulah berkenaan dengan kehilangan aset tak ahli kerajaan. Seterusnya pegawai pengawal akan lantik jawatan kuasa penyiasat. Ini tanggungjawab pihak UPF lah. UPF akan kemukakan dia punya pengesyuran untuk lantikan penama jawatan kuasa penyiasat untuk pihak pegawai pengawal tanda tanganlah surat lantikan jawatan kuasa penyiasat tadi. Untuk kehilangan aset tak ahli kerajaan. So kita lihat kat sini, pegawai pengawal melantik jawatan kuasa penyiasat ni dengan rujuk kepada borang F11/2. So F11/2 adalah dia punya kata surat lantikan lah. Surat lantikan jawatan kuasa penyiasat. Right? So bila dah buat lantikan jawatan kuasa penyiasat, hendaklah dilantik secara bertulis tadi, tanda tangan surat lantikan by pegawai pengawal yang merujuk kepada borang F11/2, dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh laporan awal ditandatangani. Maksudnya sejak sini lepas je report laporan awal dibuat, kena terus lantik jawatan kuasa penyiasat. Right? So bila jawatan kuasa penyiasat ni yang dilantik tadi, keanggotaan dia terdiri daripada pegawai mestilah yang tidak ada conflict of interest lah, yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan daripada bahagian atau unit yang sama. Kita kena elakkan conflict of interest tadi. Yang keduanya, pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Ini standard lah. Kalau contohlah kata yang terlibat bertanggungjawab tu adalah 41, mungkin dia punya jawatan kuasa penyiasat tu adalah yang lebih tinggi daripada grade dia lah. Untuk pelantikan jawatan kuasa penyiasat. Right? So sekurang-kurangnya 2 orang ahli, minimal 2 orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan daripada sebagai pengerusi. 2 orang ahli ni akan dilantik sebagai jawatan kuasa penyiasat tadi. So siapa yang lebih ke kananan tadi akan automatik jadi pengerusi. So sama konsep macam pelupusan tadilah untuk lembaga. Sekata yang ke kanan ni adalah dia punya PNP tadi, automatik dia akan jadi pengerusi. So sama juga ni untuk pengerusi jawatan kuasa penyiasat adalah yang lebih kanan. So yang kedua, pegawai yang mempunyai kepakaran teknikal dalam bidang yang berkaitan. Yang ini kalau kata aset tak ahli ni merujuk kepada yang pakar berkenaan dengan teknikal tersebut lah. Right. So yang ketiga, pegawai hendaklah dilantik dari agensi yang mempunyai bidang kuasa yang berkaitan. Contohnya kalau katalah tuan perempuan lupus tu hilang tu, mungkin hilang barang-barang mekanikal, mungkin kena rujuk dengan pihak JKR yang berdekatan lah untuk dilantik sebagai jawatan kuasa penyiasat. Right? So next, bagi aset yang hilang yang berlaku di luar negara, di luar Malaysia, pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai jawatan kuasa penyiasat. So kat sini maksudnya kita tak perlu lantik orang yang berada di Malaysia lah. Kita boleh lantik je dekat satu kedutaan yang di sana, walaupun berlainan jabatan sebagai jawatan kuasa penyiasat untuk situasi aset yang berada di luar negara. Kemudian bila dah lantik jawatan kuasa penyiasat, jawatan kuasa penyiasat pun akan laksanakanlah kerja dia. Dia pun akan buat siasatan.
So dia akan siasatan dengan segera selepas dia dilantik, dengan merujuk kepada F11.3 ni lah. F11.3. So kat sini jawatankuasa penyiasat tadi dia akan periksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. Dia akan pergi sendirilah untuk buat siasatan. Kemudian dia akan teliti balik laporan polis yang telah dibuat. So kat sini UPF kena make sure kena bagi semua maklumat berkenaan dengan laporan awal dan juga laporan polis yang telah dibuat kepada pihak ahli jawatankuasa penyiasat lah untuk dibuat siasatan dokumen. Right. So dia akan periksa lah semua rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Semua rekod-rekod yang berkaitan. Contoh mungkin akan berkaitan dengan penyelenggaraan punya report ke, mungkin dia akan siasat lah macam mana aset tersebut hilang. Kemudian jawatankuasa penyiasat akan memastikan sama ada tipata ni dan arahan keselamatan kerajaan dipatuhi ataupun tidak. Ini dia kena cek balik lah dengan kita punya prosedur sama ada agensi tu follow ke tak kepada prosedur kerajaan yang terkini. Seterusnya mengenal pasti kelemahan yang wujud. Ini pihak jawatankuasa penyiasat kena buat justifikasi lah apa yang penemuan dia hasil daripada dia buat siasatan. So yang G, mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Ini pun daripada jawatankuasa penyiasat lah. Dia akan syorkan apa langkah pencegahan keselamatan yang perlu dibuat bagi elakkan kejadian yang sama akan berulang lagi. Kemudian last sekali dia akan sediakan laporan akhir dan akan tanda tangan laporan akhir tersebut untuk jawatankuasa penyiasat. Right. Seterusnya sedia dan kemukakan laporan akhir kepada pihak urus setia. Kat sini pihak urus setia ni merujuk kepada UPF tadilah. So jawatankuasa penyiasat tadi dia dah lengkapkan dia punya laporan akhir, dia akan kemukakan kepada pihak UPF selaku urus setia kehilangan hapus kira dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pada pelantikan. Itu tanggungjawab jawatankuasa penyiasat lah. So keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada laporan akhir jika ada. So ini merujuk kepada borang F11/3. Right. So urus setia kehilangan dan hapus kira mengemukakan laporan akhir untuk syur dan ulasan kepada pegawai pengawal. So dekat nanti kita lihat kepada borang. So dekat borang ni ada perlu juga dia kata syur lah ulasan daripada pihak urus setia berkenaan dengan laporan akhir yang telah dibuat oleh jawatankuasa penyiasat sebelum diberi kepada pegawai pengawal. So next, laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan daftar premis aset, daftar aset khusus. Ini maksudnya borang pendaftaran ni dia akan jadi black and white dokumen yang perempuan kena kemukakan sekiranya berlaku kepada kehilangan dan hapus kira. Tu kalau hilang dan hapus kira pun kita dah kena ada kita punya dokumen pendaftaran. Apatah lagi kita nak buat pelupusan. So boleh kata borang pendaftaran ni wajib adalah untuk semua aset-aset kerajaan. Mana yang tak daftar kenalah buat pendaftaran supaya rekod tersebut ada. So bila katalah ada pasukan audit datang, pasukan audit pun akan lihat kepada kita punya maklumat pendaftaran. So perempuan kena make sure lah maklumat pendaftaran tu ada di premis masing-masing. So tadi maklumat pendaftaran, kemudian gambar lokasi kejadian jika perlu dan dokumen-dokumen berkaitan kepada pihak pembendaraan. So laporan akhir ni kena dikemukakan kepada pihak pembendaraan. Kemudian laporan akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. So kalau katalah report polis tu belum keluar lagi, laporan penyiasatan polis tak keluar lagi, report polis dah keluar tapi laporan hasil penyiasatan tak keluar lagi, so kita kena proceed jugalah untuk kemukakan laporan akhir ni. So kat sini urus setia akan buat cek, dia akan cek laporan akhir ni lengkap ke tidak, semua maklumat yang diperlukan. So bila dia dah semak kat laporan akhir, dia akan terus kepada proses seterusnya iaitu untuk next dia akan hantar kepada tadi pembendaraan lah dan juga pegawai pengawal. So laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada jawatankuasa penyiasat. So ini tugas UPF lah.
Okay, urus setia tadi kena make sure apa kekurangan dekat dalam report tersebut lah. Okay, sebelum dikemukakan pada pihak atasan. Right? So kat sini UPF akan kemukakan laporan akhir kepada pegawai pengawal untuk show dan ulasan. Ini tanggungjawab pihak UPF urus setia tadi. Okay, urus setia untuk kehilangan hapus kira tadi, dia akan bagi kepada pegawai pengawal lah untuk show dan ulasan. Okay, ini akan merujuk kepada borang F11.3 lah kita punya laporan akhir. So bila pegawai pengawal dah teliti report yang telah diberi kepada dia, so dia akan bagi ulasan dia lah dekat F11.3. Okay. So ulasan ni tadi akan disertakan dalam laporan akhir lah. Okay, serta dia akan luluskan di hapus kira tersebut sekiranya mana kehilangan yang tidak melibatkan kecuaian pegawai awam. Okay. So mana yang kelulusan tu melibatkan pegawai awam, automatik dia akan hantar pergi kepada pembendaraan lah. Okay. So kat sini pegawai pengawal dia dah puas hati dengan hasil siasatan di laporan akhir, so dia akan bertanggungjawab lah. Okay. Untuk syorkan ketindakan menghapus kira aset tersebut, okay, sama ada dengan secharge atau tata tertib ataupun kedua-duanya sekali tidak ataupun kedua-duanya sekalinya bersama juga. Okay, itu adalah dia punya pengesyoran lah daripada pegawai pengawal. Kemudian yang kedua, okay, syorkan pengawal akan syorkan tindakan. Okay, tindakan hapus kira tanpa secharge. Kalau tadi kena dengan secharge, ini kalau tanpa secharge pun syorkan daripada pegawai pengawal. Okay. So yang ketiga, dia akan tanda tangan lah sendiri dekat syur dan ulasan. Yang ni dekat laporan akhir nanti kita perlukan tanda tangan dia. Okay. So sekiranya pegawai pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan di laporan akhir, maka pegawai pengawal boleh mengarahkan siasatan semula dilaksanakan lah. Okay. Kat sini tadi kita lihat urus setia check. Kalau kata tak puas hati, dia boleh reject balik. Hantar kepada jurukuasa penyiasat. Sama juga, kalau dia dah hantar kat pegawai pengawal baca, mungkin tak berpuas hati, dia boleh reject balik dan dia boleh suruh ataupun arahkan untuk buat siasatan semula lah. Okay, so kat sini pegawai pengawal boleh ada option lah, sama ada dia nak arahkan buat siasatan semula dengan jurukuasa penyiasat sedia ada yang telah dilantik tu, ataupun dia lantik yang baru, jurukuasa penyiasat yang baru. Okay. So kat sini UPF kena alert lah sama ada pegawai awal nak perlukan report yang baru daripada orang yang sama ataupun yang baru daripada orang yang baru. Okay. So kena buat lantikan semula lah dan ditandatangani oleh pegawai pengawal. Okay. Seterusnya melepaskan hapus kira aset di bawah kawalannya. Ini di bawah kawalan pegawai pengawal tadilah, right? So laporan akhir yang lengkap dengan show dan ulasan pegawai pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan kuasa melulus. Okay, dalam tempoh 2 bulan dari tarikh laporan awal dikemukakan. So dia nak cakap kuasa melulus kat sini ada 2 lah. Okay, satu untuk pegawai pengawal, satu lagi untuk pembendaraan. So pembendaraan mana yang melibatkan kecuaian pegawai awam, dia akan pergi kepada pembendaraan. Okay. So kat sini bila pengawal dah arahkan tadi sama ada nak guna jurukuasa penyiasat yang baru ke ataupun yang lama ke, so bila dah dapat report yang terkini, dia dah berpuas hati, kemudian dia akan kemukakanlah laporan akhir ni kepada pihak pembendaraan. So next dia. So kalau kata dia dah hantar kepada pembendaraan, tadi saya maklum kalau melibatkan kecuaian, kecurian, penipuan pegawai awam sahaja. So, kalau tak libatkan pegawai awam, dia akan habis dekat pegawai pengawal sahajalah untuk kelulusan. Okay, sebab apa? Sebab kalau melibatkan pegawai awam ni, kita boleh dikenakan secharge lah ataupun tata tertib. That's why kita akan direportkan di perbendaraan. Okay, so perbendaraan ni akan masuk kepada jurukuasa tata tertib dan sebagainya lah untuk tindakan kita sebagai pegawai awam. Okay.
So kat sini sekiranya melibatkan pegawai awam tadi, pembendaraan akan buat pertimbangan lah dan keputusan. Okey, sama ada dia nak buat macam mana. So kita lihat kat sini, jika pendaraan memerlukan penjelasan lanjut, dia akan permohonan dikembalikan kepada pengawal lah. Okay, untuk dia lengkapkan apa yang dia perlukan. Okay, ataupun pendaraan akan terus bagi keputusan kepada pegawai pengawal. Okay, hasil dia punya siasatan lah daripada maklumat ataupun dokumen yang diberikan oleh pihak UPF tadi. Okay, ini adalah merujuk kepada laporan akhir tadi, F11/3. So kat sini laksana keputusan PTF yang bertanggungjawab, okay, ataupun POF. So kat sini bila kata ada dua lah tadi, kalau kata tak melibatkan kecuaian pegawai awam, okay, pegawai pengawal yang akan sign untuk kelulusan dan POF terus laksanakan kerja dia, apa yang dia perlu buat hasil daripada komen daripada pegawai pengawal. Ataupun sekiranya melibatkan kecuaian pegawai awam, dia akan hantar kepada pembendaraan akan reply balik apa yang perlu dilaksanakan. So POF ni akan laksanakan keputusan daripada pembendaraan tadi. Okay. So kat sini tindakan lah. Okay. Agensi laksana keputusan dengan tindakan berikut. Okay. Catatkan kelulusan hapus kira dalam daftar aset. Macam tadi saya nyatakan, macam kata pelupusan tadi, kalau kita dah habis buat pelupusan, kita kena kemas kini rekod pendaftaran. Okay, sama juga untuk hapus kira, kalau kita dah buat aktiviti hapus kira, kita kena kemas kini pula dalam daftar borang pendaftaran aset. Okay. So yang B, show surcharge atau tata tertib jika ada. Okay. Sekiranya ada, akan dibawa kepada pihak berkuasa tata tertib dalam tempoh 3 bulan. Okay. Dari tarikh surat kelulusan pembendaraan. Ini dilaksanakan oleh peringkat agensi itulah. Okay, kalau dah dapat komen ataupun surat daripada pembendaraan tadi, okay, kita POF tadi akan ataupun PTF akan laksanakanlah apa pengesyuran dia yang telah disyorkan oleh pembendaraan. Right. So kat sini maklumkan keputusan pihak berkuasa tata tertib ke atas show surcharge atau tata tertib kepada pembendaraan, okay, dalam tempoh 9 bulan dari tarikh kelulusan pembendaraan. Okay, yang ini tanggungjawab pihak PTF atau POF lah. Okay, berkenaan dengan keputusan daripada pihak berkuasa tata tertib pula. Okay, untuk surcharge dan tata tertib yang seterusnya. Okay, seterusnya bila aktiviti surcharge pun dah buat, okay, semua dah settle, dah buat pun hapus kira dia, barulah pihak PTF tadi, okay, PTF akan sedia dan kemukakan sijil hapus kira aset. So ini adalah sijil mati untuk aset yang hilang lah. So sijil mati untuk aset yang hilang, dia akan refer dalam borang F11/4. Okay, so F11/4 ni di mana agensi hendaklah dia akan buat sendiri, dia akan kemukakan sendiri sijil hapus kira aset. Okay, dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Okay, so kelulusan apa? Kelulusan yang terakhir lah. Kalau kelulusan tak melibatkan pegawai awam tadi adalah pegawai pengawal. Okay, right. So tadi kemudian memaklumkan kedudukan tindakan surcharge tata tertib jika ada. Ini kalau ada untuk surcharge atau tata tertib, kita kena report lah dalam borang F11/4. Okay. Right, seterusnya adalah POF atau PTF akan sedia laporan kehilangan dan hapus kira aset. Okay, so ni untuk pelaporan. So pelaporan di peringkat premis, kita akan sediakanlah borang yang terlibat, okay, dalam hapus kira tersebut lah. So kat sini yang terlibat nanti kita akan lihat kepada borang F11/4, F11/5 dan seterusnya F11/6. Okay, so bila dah buat report, kita akan pergi kepada laporan yang seterusnya. Tadi di peringkat premis, ini di peringkat Kementerian Jabatan selain daripada premis lah. Okay, ini akan merujuk kepada borang F11/6. 11/6 di peringkat atas daripada premis. So bila dah buat report ni, kita akan bentangkan, okay, report ini dalam mesyuarat JK4 facility di peringkat masing-masing. Okay, di peringkat kementerian lah yang akan bentangkan seterusnya jabatan dan sebagainya lah.
Okay. So seterusnya POF dia akan kemaskini maklumat pengkalan data berkenaan dengan aset tersebut. Bila kata kemaskini pengkalan data ni adalah merujuk kepada mana borang-borang yang berkaitan tadi lah. Kalau kata berkaitan dengan borang pendaftaran, kita akan cek dalam borang, kita akan kemaskini lah dalam borang pendaftaran bahawa komponen ini, contohnya bangunan ini, blok ni telah terlibat dalam kehilangan dan hapus kira pada tarikh sekian-sekian. Okay. Ini borang yang terlibat dalam kehilangan dan hapus kira, iaitu borang F11.1 adalah dia punya laporan awal untuk kehilangan dan hapus kira. So maklumat A adalah berkenaan dengan maklumat yang hilang tu lah. So automatik kalau perempuan dah buat pendaftaran, maklumat A ni kita tarik balik saja daripada maklumat pendaftaran tadi yang kita dah buat. So mana aset-aset perempuan yang tak daftar lagi, mungkin kat sini akan jadi susah sikit lah sebab maklumat pendaftaran kita tak buat lagi. Okay, so kena buat pendaftaran dululah, right? Seterusnya ini adalah benda yang perlu direportkan lah dalam laporan awal tadi. Okay, tempat sebenar berlaku kehilangan, tarikh dia, kemudian bagaimana dia berlaku mengikut kepada apa yang dia tahu sajalah. Okay, berkenaan dengan bagaimana dia boleh hilang. Kemudian E berkenaan dengan nama pegawai yang menguruskan atau menggunakan aset tersebut. Okay, kemudian siapa yang difikirkan bertanggungjawab pula dekat aset tersebut. Okay, kemudian sama ada seorang telah ditahan kerja, okay, sekiranya berkaitan. Okay, nombor rujukan dan tarikh laporan polis, ini kena kemukakan bersamalah dengan report polis tersebut. Right, so I langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu. Ini kita punya persediaan lah untuk tidak berulang lagi kejadian tersebut. Kemudian langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah. Okay, ini tadi secara long term, okay, mungkin yang short term lah untuk segera tadi. Right, so ni apa catatan kita. So borang F11.1 ni siapa yang akan tanda tangan? Pertama dia akan tanda tangan by PTF di mana yang bertanggungjawab. Dan last sekali adalah tanda tangan ketua jabatan. Okay, ketua jabatan premis ataupun sehingga kepada ketua jabatan di peringkat kementerian. Okay, F11.2 adalah dia punya surat pelantikan. Surat pelantikan jawatankuasa penyiasat tadi. So jawatankuasa penyiasat inilah surat pelantikan dia untuk makluman tentang perempuan lah untuk sebagai panduan. Okay, walaupun bagaimanapun boleh edit mengikut kepada kesesuaian semasa untuk pelantikan jawatankuasa penyiasat itu tadi. Okay, so siapa yang akan lantik tadi? Sekali lagi dia hanya dilantik oleh pegawai pengawal sahaja. Right, so F11.3 adalah berkenaan dengan apa? Ini adalah laporan akhir untuk kehilangan aset tak alih tersebut. So untuk laporan akhir ni dia lebih kurang macam laporan awal tadi. So A adalah berkenaan dengan maklumat aset yang telah didaftarkan. Okay, so yang B berkenaan dengan perihal kehilangan. Okay, sama macam laporan awal tadi. Okay, so kita kena tahu tarikh, diketahui tarikh sebenar, tempat kejadian, dan bagaimana hilang, itu kena refer kepada dia punya hasil siasatan tu lah. Okay. Bagaimana kehilangan berlaku. Okay. So item C untuk siasatan polis yang telah diterima. Okay. Kemudian D satu berkenaan pegawai yang bertanggungjawab untuk kehilangan tersebut, okay, yang menguruskan lah. Okay. Item D2 berkenaan dengan dia punya perincian dia lah. Okay. Sama ada maklumat berkenaan dengan dia punya perkhidmatan dan sebagainya. Okay. So E berkenaan dengan dia punya arahan keselamatan yang langkah untuk dipatuhi lah. Okay. Ini untuk pencegahan juga untuk F. G dia punya rumusan hasil siasatan jawatankuasa penyiasat. Dan H dinyatakan dia punya cadangan lah sama ada perlu surcharge ataupun tata tertib yang perlu dikenakan. Okay, berserta dengan justifikasi. So kat dalam borang F11.3 ni, okay, F11.3 ni laporan akhir ni siapa yang akan tanda tangan? Kat sini tanda tangan dia banyak sikit lah. Okay, yang pertama dia punya pengurusi tadi, pengurusi jawatankuasa penyiasat. Okay, yang paling kanan, kemudian PTF, wakil urus setia. Okay, PTF bertanggungjawab, kemudian wakil pada urus setia untuk urus setia kehilangan dan hapus kira. Dan bawah sekali ni adalah syur dan ulasan daripada pegawai pengawal. So kat sini syur pegawai pengawal itulah yang akan menentukan sama ada tindakan search atau tata tertib tu perlu diangkat kepada
perbendaraan ataupun tidak. Okay, ini adalah kita kata sijil mati untuk hapus kira aset lah. Okay, untuk F11/4. So bila dah siap semua settle, laporan, kata laporan akhir dah keluar, kemudian dia punya keputusan pun dah keluar, barulah kita akan isi borang F11/4 ni. So F11/4 pun sama juga diisi oleh pihak agensi sendiri. Okay, so agensi sendiri yang akan isi, macam ni contoh kata pegawai menjalankan hapus kira, mungkin yang terlibat adalah POF. Okay, ini adalah saksi POF. Okay, ataupun last sekali yang kat bawah ni adalah dia punya ketua jabatan lah. Okay, bagi aset tersebut lah, di mana aset itu hilang. Right. Seterusnya F11/5 adalah berkenaan dengan dia punya laporan di peringkat premis. Okay, ni tuan perempuan kena masukkanlah maklumat berkenaan tersebut. Dan yang penting adalah nilai semasa dan apa akhir dia lah, sama ada tindakan tertentu dikenakan ataupun tidak. Ini kita kena report lah untuk di peringkat premis S11/5. Manakala untuk peringkat selepasnya adalah S11/6 adalah untuk di peringkat selain daripada atas premis. Okay. So konsep yang sama juga yang kita akan report. Okay. Ada tindakan tertentu dikenakan ataupun tidak. Okay. So ini semua disediakan oleh di peringkat agensi sahaja. Okay. So saya dah habis untuk kehilangan dan hapus kira aset. Okay. Ada soalan ke? Okay, tuan puan. Maaflah saya laju sikit lah ya untuk pelupusan dan kehilangan dan hapus kira aset. Okay. Masih ada lagi ke? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, contohnya ada satu bangunan JKA diklaimkan tak selamat. Okey. Lepas tu saya tanya, adakah perlu lupus? Dia kata terpulang kepada agensi nak lupus tak lupus. Tapi status dia tak selamat. Okey. Lepas tu kita buat perbaikan. Dia jadi selamat lah. Okey. Yang nyatakan tak selamat tu adalah pihak JKA negeri ataupun daerah? JKA negeri lah. JKA negeri. Mesti bersekali dengan laporan kan? Dia ada sebenarnya dia punya benda yang sebenarnya daripada 12 unit. Okey. Dia kata tak selamat 12 unit. Lepas tu dia show roboh. Okey. Sebab tu kita minta ihsan daripada dia, daripada 12 tu 10 je roboh. 2 lagi tu jangan roboh sebab ada melibatkan kaki tangan kena duduk dalam. Sebab limited quarters tak. Kenapa minta ihsan tu? Dua unit quarter tu dia jadi tak dirobohkan lah. Saya tak pasti dalam JKA dia dah buang dalam plan dia punya tak pastilah. Tapi dalam dokumen asal dia 12 unit lah yang patut diroboh. Tapi realiti dia 10 saja. 10 tu yang telah dirobohkan lah. Mana 2 lagi tu yang tak diroboh. Daripada kalau ikut dalam kertas tu 12 kena roboh. Tapi 10 je roboh, 2 tu ditinggalkan. Mungkin masa tu orang dulu dia minta ihsan, boleh tak jangan roboh sebab ada orang kena duduk dalam tu untuk jaga student. Mana tu dah berpanjangan hingga bertahun-tahun. Sehinggalah JKA forensik datang kali kedua, dia tengok bangunan 2 tu tak selamat diduduki dan terpulang kepada agensi untuk roboh tak roboh. Lepas tu kita buatlah penambahbaikan, dia dah jadi selamat lah jadi. Mana selamat tu bukannya yang JKA kata selamat. Di pihak kita lah, kita dah modify jadi macam kuarter baru lah soalan macam tu. Maksudnya pihak JTM naik taraf sendiri lah, ubah sel sendiri menjadikan selamat. Ikut statement daripada forensik tu memang tak selamat lah dia kata. Okay. So JTM nak buat apa sekarang? Mana sekarang ni dah ada orang duduk lah, dah jadi macam benda tu jadi yang kata punya ada mendapan apa kita dah touch up semua, tak nampak dah semua, dah ada orang duduk. Okay. Okay, sebenarnya tuan nak minta pendapat saya apa? Mana tu lah, mana benda tu sebab JKA dah ada hitam putih kata tak selamat tu. Mana kita buat, mana bila saya tanya JKA adakah kita perlu roboh, dia kata terpulang ada agensi nak roboh tak roboh. Sebab kalau dia bagilah estimate dia berapa puluh ribu termasuk nak
lantik dia punya tu proses roboh tu, dia kata kalau tu dia kata terpulang lah, kalau you tak nak roboh you jadi biar macam tu lah, kita modify lah. Okay. Alright. So Kalau kalau konteks JKR macam mana kalau isu macam tu? okay, pendapat saya, kalau JKR dah kata dia punya profesional dia dah kata bangunan tak selamat, so memang dah ada concrete reason lah kenapa bangunan tu tidak boleh diduduki. By right, kalau kita ubah suai pun mungkin perempuan nampak ubah suai tu nampak dah cantik, tapi secara dalaman mungkin dia akan memberi kesan yang mungkin insiden yang tidak berbau nanti kemudian hari. So saya cadangkan mana bangunan yang memang dah diberitahu ataupun telah dinilaikan memang tak selamat untuk diduduki. Kalau boleh ikut je lah arahan tu. Kalau perlukan berkenaan dengan kos untuk perubahan dan sebagainya, kena maklum dekat